Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ala ratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa binatil qabul wa husulil ma'mun wa binatil shifa' min kulli amradi wa binatil qada'i wa dunya wal akhirah wa binatil fawzi bi husnil khatimah minal maut. Syallallahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini jam 00.01 malam nanti bermulalah PKP. Jadi sudah dimaklumi bahawa kita boleh solat berjemaah hanya 5 orang, itu pun ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau jemaat. Beruntung pada mereka yang menjadi ahli jawatan kuasa dan manfaatkan masa yang diberikan, kelapangan yang diberikan, insya-Allah. Jadi atas asbab, kata ulama, gunakan media elektronik hari ini untuk dakwah, maka saya nak berkongsi lah insya-Allah setiap hari tentang hal bab solat. Bermula selepas maghrib, kita berhenti waktu isyak, insya-Allah setengah jam, kurang lebih setengah jam, insya-Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadat di waktu huru-hara di tengah kemuliaan dunia yang dahsyat adalah seperti berhijrah kepadaku. Maka ini dikatakan oleh guru kita, qala mu'alifu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin Allahumma amin. Orang yang mampu beribadat dan menunaikan kewajipan agama di masa yang penuh dengan huru-hara dan gangguan dari segenap penjuru, dan dapat mengingat Allah Ta'ala di waktu orang lain lupa dan disibukkan dengan urusan-urusan yang melalaikan, maka mereka akan diberi pahala seperti pahala hijrah yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah berkenaan dengan apa yang kita nak buat di waktu keadaan huru-hara. Pada keadaan kita sekarang lah, yang kita tak tahu keadaan PKP kita sampai bila, yang hari ini baru isytiharkan darurat dari sudut politiknya, dan jumlah kes hari ini sudah mencecah 3,300 ke atas. Jadi kita tak tahu bila. Dan Nabi bagi tahu kat kita apa yang patut kita buat saat kita berada di waktu ini. Waktu ini yang perlu kita buat, dan insya-Allah inilah bab yang akan saya kongsikan sama-sama, dan jika ada salah, pastinya ada salah dan silap, mohon nanti beritahu pada ruang komen tentang kat mana silap, dan insya-Allah sama-sama kita perbetulkan. Khair. Dalam keadaan hari ini, Nabi bagi tahu kat kita untuk terus beribadat dan terus beribadat menjaga syariat agama. Hari ini kalau kita lihat, pada saya lah, peribadi saya, insya-Allah rakyat Malaysia ni mudah ikut dari segi SOP. Kalau pakai mask dan sebagainya, dan insya-Allah mungkin kita akan cadangkan pada pihak pemerintah kita untuk mewajibkan menutup aurat bagi orang Islam, perempuan khususnya. Ya, ini lelaki insya-Allah tutup aurat. Kalau lelaki pun tak pakai seluar pendek tu berubah pakai seluar panjang. Sebab
kita berada di keadaan saat ini. Dan ramai lagi pada kita yang sewaktu diberikan kelonggaran untuk solat berjemaah dan masjid surau kosong. Dan mereka bagi alasan yang berbagai-bagai. Mereka bagi alasan takut virus dan sebagainya. Tapi kalau mereka duduk di tempat lain boleh. Jadi inilah ibrah, satu pengajaran demi pengajaran yang Allah Ta'ala takdirkan buat kita untuk kita lihat. Berlaku bermula daripada bulan 3 sampai ke hari ini bulan 1, dan insya-Allah tak lama lagi akan masuk kepada fasal kita nak menuju kepada bulan Ramadan. Jadi pengalaman kita yang lepas, solat Ramadan, solat tarawih kita berlaku di rumah. Dan kita pun tidak mahu kalau solat tarawih kita kali ini kita nak solat berjemaah di masjid, nak beriktikaf, nak berqiyamul lail. Jadi masih lagi ramai di antara kita yang belum kenal tentang ibadah, belum kenal tentang solat, belum kenal tentang bab aurat. Dan tak salah rasanya pada saya, kita sebagai negara Islam, pemerintah kita memberitahu kewajipan menutup aurat, memakai tudung, pakai pakaian yang baik. Sebab berlaku sesuatu musibah itu bukan kerana apa, adalah sebab dosa yang kita lakukan, kelalaian, kita lupa. Sebab itulah kita berdoa, ya Allah, ampunlah dosa aku dikala apa dosa yang aku ingat, dan ada dosa pun aku yang tidak tahu, aku tersembunyi, aku terlupa, yang ini laluan hati dan sebagainya, pemikiran. Maka di situ kita kena mohon pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab istighfar ini mengangkat bala. Ini meyakini istighfar ini mengangkat bala. Dan pada sahabat-sahabat kita yang boleh solat berjemaah dalam kadar 5 orang ini, gunakan kesempatan ini selepas solat maghrib, duduklah beristighfar sebanyak-banyaknya untuk sampai kepada waktu isyak. Mudah-mudahan asbab mereka ini diangkat Allah Ta'ala apa perkara musibah yang berlaku pada dunia kita hari ini. Jadi kita masih lagi lalai, kita masih lagi lupa, dan masih lagi salah menyalahkan antara satu ucapan lain, khususnya orang Islam. Yang orang Islam ini mengatakan Islam ini tidak baik, yang Islam ini mengatakan Islam ini tidak baik. Dan ini semua telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang terlalu banyak, khususnya pada kitab ini yang disebutkan oleh guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Peristiwa Akhir Zaman. Mohon doakan juga untuk guru kita untuk terus sihat, dakwah kita perlukan kata-kata mutiara-mutiara ilmu daripada beliau, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri beliau kesembuhan, kekuatan untuk terus berdakwah. Kemudian daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badirul bil a'mal, bersegeralah kamu beramal, fitanan kati'atil lailin muslim, sebelum menemui fitnah, yakni ujian berat terhadap iman seumpama malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, seseorang yang beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini kata guru kita dalam keterangan hadis ini menerangkan kepada kita betapa dahsyat dan hebatnya ujian terhadap iman seorang di akhir zaman. Seseorang yang beriman di waktu pagi, tiba-tiba dia menjadi kafir di waktu petang. Begitu pula dengan seseorang yang masih beriman di waktu petang, tiba-tiba besok paginya dia menjadi kafir. Begitu cepat perubahan yang berlaku, iman yang begitu mahal boleh gugur di dalam godaan satu malam atau satu hari sahaja, sehingga ramai orang yang mengadakan imannya kerana hendak mendapat sedikit harta benda dunia. Dunia lebih dicintai di sisi mereka daripada iman. Menurut riwayat Ibnu Majah radhiyallahu an, beliau menambah, kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu.
orang yang hatinya dihidupkan Allah Ta'ala dengan ilmu, maka kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Permohonan, surat permohonan untuk kita minta dengan Allah Ta'ala itu perlu ada. Jadi itulah syarat kita berdoa dan terus berdoa. Bila Allah nak kabulkan, bukan hal untuk kita tahu, tak. Hal yang kita kena buat, berdoa, terus beribadat, melakukan taat pada Allah Ta'ala. Bukan lagi banyak yang berlaku, lagi bermacam-macam berlaku, lagi kita macam tak ada apa-apa yang kita rasa. Kita tak rasa risau. Yang dahulunya kita boleh solat Jumaat, yang hari ini kita tak tahu Jumaat yang akan datang ni bagaimana keadaannya, kita tak tahu. Dan besok macam mana pun kita tak tahu. Yang kita tahu, kita betul, kita berbalah. Cukup kita buat tu semua. Sebab inilah ujian dahsyat terhadap iman. Kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam masa hari ini kita nak berjumpa dengan ulama sukar. Jadi gunalah kesempatan. Kawan, teman kita yang paling rapat ketika ini adalah kitab-kitab, buku-buku, jadikan bacaan. Maka ingin saya berkongsi dalam bab-bab solat insya-Allah nanti tentang hal-hal perihal solat. Dan mungkin ada yang tak tahu solat, mungkin ada yang baru nak solat. Khair, buat, jangan bagi alasan. Ustaz, saya Al-Fatihah baca macam saya tak yakin betul. Betul kan? Ustaz, saya tak tahu baca surah panjang-panjang, baca pendek-pendek. Yang pendek pun saya tak tahu. Akhir belajarlah. Jangan bagi alasan tapi tak nak buat. Dunia ni kita sementara, muslimin muslimat sedang penonton. Dunia ini sementara. Kita akan kembali kepada pemilik dunia ini nanti. Di saat itu nanti, hari ini segala amal kita ini tidak dihisap. Jadi buatlah sebaik mungkin, sebanyak mampu. Bila dihisap nanti, saat kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti, saat itu kita dihisap. Dan ketika itu kita rasa betapa ruginya ketika mana kita hidup, kita tak manfaatkan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita boleh buat hari lahir kita boleh potong kek setinggi mana, boleh, tidak ada masalah. Tapi doa, mudah-mudahan umur yang Allah Ta'ala tambah itu menjadi keberkatan untuk kita, menjadikan pedoman untuk kita. Lebih-lebih lagi kita berada pada hari ini, saat hari ini, saat dunia hari ini, patut-patut kita lebih lagi dengan ibadah kita yang lebih baik, lebih khusyuk dan sebagainya. Dan hari ini semua kita solat di rumah. Maka bila solat di rumah ini, janganlah kita ambil mudah. Kalau pergi masjid cantik kita pakai, sampai solat di rumah pakai t-shirt koyak-koyak. Sampai solat kat rumah, azan pun tak nak. Kalau kat masjid, kat surau, muazzin tak azan, kita marah. Kenapa tak azan? Jadi kita kat rumah ni pun kena azan juga. Jadi hidupkan syiar-syiar agama. Kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam bab adab-adab solat berjemaah ini, kata beliau, azan ini syiar agama, hidupkan. Jadi kalau di rumah kita, macam saya sendirilah duduk di flat yang saya tak tahu berapa unit pintu ada ni, kalau semuanya azan, Masya Allah, Tabarakallah, bagaimana keadaan syiar agama tu? Jadi syiar agama tu menjadi lebih kuat, lebih bagus lagi. Dan gunakanlah kesempatan yang ada, waktu-waktu kita selepas solat maghrib, duduk dengan ahli keluarga kita, cari satu kitab, buku-buku agama untuk sama-sama kita manfaatkan waktu itu, khususnya dalam bab-bab solat. Jangan kita ajar bab-bab yang kita pun belum faham, ajar bab yang kita rasa kita boleh faham dan berkongsi insya-Allah. Jadi inilah sedikit sebanyak pengenalan dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua insya-Allah. Jadi tujuan saya nak berkongsi kuliah ini untuk mengisi kelapangan masa, khusus buat diri saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang penonton semua sekali insya-Allah. Mudah-mudahan mendapat manfaat buat kita semua. Kita semua nak jadi baik, kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Khair. Yang pertama dalam bab solat ini, pengertian bab solat. Kita nak solat, jangan kita jumpa orang, kita tanya dulu, Ustaz, saya nak solat tapi saya tak faham makna solat, tolong jelaskan saya. Kalau dah setahun pun kita jelas-jelas tak solat, tak jadi juga. Jadi solat ini doa. Solat,
Kata guru kita Ustaz Muhadir Haji Jo, saya mengambil buku ini sebagai rujukan, Praktikal Solat Sempurna Ustaz Muhadir Haji Jo hafizallahu taala. Solat berasal dari perkataan doa yang bermaksud doa atau permintaan. Jadi jangan kita baca sebab ini maka lepas solat kita tak nak baca doa. Kalau kita faham semua bacaan kita daripada takbir sampai salam, khair, tak apa. Kita faham dulu. Faham dulu makna tu. Jadi ambillah kesempatan masa yang kita ada hari ini ni, kita gunakan waktu tu untuk kita manfaatkan masa membaca makna-makna dalam solat-solat kita. Ini kerana solat adalah jalan untuk seseorang hamba memohon apa sahaja doa, hajat, permintaan kepada Allah Ta'ala. Ia juga berasal daripada perkataan silatun yang bermaksud hubungan. Ia merujuk kepada solat sebagai jalan wasilah yang menghubungkan di antara hamba dengan Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi waktu sekarang ini, waktu inilah kita memperkuatkan ubudiah kita pada Allah Ta'ala, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan pada pemimpin-pemimpin negara kita, khususnya yang memimpin agama, khususnya pembesar-pembesar negara kita, ketua-ketua negara kita, untuk Allah Ta'ala rezekikan pada mereka ini mengizinkan ataupun untuk mengizinkan untuk kita solat berjemaah, dan yang terbaik mereka, insya-Allah mereka akan buat yang terbaik, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, mohon Allah Ta'ala permudahkan segala urusan-urusan mereka. Kemudian dalam bab solat ini juga adanya rukun solat. Keadaan rukun solat ini ada 13. Ni saya yang ringkas-ringkas lah, kita yang mudah-mudah, yang mudah-mudah, senang. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat sedang penonton live ini mudah untuk faham dan mudah untuk hafal, termasuk yang bercakap ni juga. Rukun solat, pendapat yang rajih yakni kuat dan muktamad yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu an di dalam Minhaj, rukun solat ada 13 perkara yang disertai tumakninah pada 4 tempat, iaitu rukuk, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Apa makna rukun? Rukun dari segi bahasa bermakna juzuk atau tiang bagi sesuatu. Rukun solat bermakna juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya. Maka solat yang mana solat yang tidak akan lengkap, solat tidak lengkap tanpanya dan tidak dapat ditampal dengan sujud syahwi, bab rukun. Yakni tersalah rukun, batal solat kita. Kemudian kedudukan rukun, sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Solat merupakan yang zahir, yang sempurna, iaitu syarat seperti rohnya, rukun seperti kepala dan badannya, sunat ab'ad seperti anggota yang lain, dan sunat hay'ah seperti segala bulu perhiasan. Ini digambarkan bagaimana keadaan. Ada pun rupa hakikat yang batin yang tidak sempurna solat itu melainkan dengannya, iaitu khusyuk. Inilah selalu diperbahaskan dalam bab khusyuk. Ustaz, saya ni nak solat, macam mana nak khusyuk? Kita tanya dulu, dah solat belum? Belum. Tak jumpa khusyuk tu. Solat dulu. Solat sekali, 2 kali, banyak-banyak solat lah, insya-Allah akan hadir lah, akan hadir. Itu bab khusyuk tu. Nanti dah hujung habis kitab ni, insya-Allah baru kita jumpa bab khusyuk tu apa. Maka hadir hati, sempurna, ikhlas, menghinakan diri di hadapan Allah. Nak hina diri ke hadapan Allah, ini pun satu perkara yang bukan mudah, susah. Kadang-kadang kita solat akhir-akhir waktu, sedangkan kita ada ruang, ada kelapangan di awal waktu. Kenapa kita akhirkan? Oh, saya ada urusan ni, saya ada urusan ni, saya ada urusan ni. Yang mana lebih penting? Panggilan Allah atau panggilan dunia? Yang mana tak ada yang lebih penting lagi selain daripada panggilan Allah Ta'ala. Maka zahir solat itu bahagian badan dan anggota, batin solat pula bahagian hati dan sir. Demikian itulah tempat Allah, iaitu hati dan sir, yakni Allah Ta'ala melihat di situ.
Maka di sini disebutkan perkara perumpamaan peranan. Rukun, perumpamaan rukun ini seperti kepala. Solat tidak terdiri menjadi solat melainkan dengan rukun-rukunnya. Ada sehingga hari ini orang masih tidak tahu bab rukun solat. Walaupun mereka tidak hafal dari segi kedudukan rukun solat, tapi bila kita beritahu bab ini tersalah rukun, bab ini dalam rukun dan sebagainya, ada yang tidak tahu. Dan tidak jadi masalah. Tak tahu tu belajar, bukan bermakna tak tahu terus tak payah solat, tak. Maka kedua syarat. Syarat, perumpama syarat ini nyawa. Solat tidak akan sah jika tidak ada syarat-syaratnya. Nanti kita jumpalah syarat-syarat solat itu macam mana. Maka sunat ab'ad. Apa tu sunat ab'ad? Perumpamaannya anggota badan. Sunat ab'ad pula jika ditinggalkan kesemuanya atau sebahagian daripadanya sah solat, tetapi seperti ada kekurangan maka hendaklah ditambah dengan sujud sahwi, seperti doa kunut, dan beberapa lagi nanti kita akan jumpa. Kemudian sunat hay'ah, perumpamaan rambut dan kuku. Sunat hay'ah pula dengan mencantik dan melengkapkan solat itu sendiri. Bab yang rajin kita tinggalkan, kita abaikan adalah bab sunat hay'ah ini. Kita akan merasakan bab ini sunat. Saya suka mengambil kata-kata guru kita ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang banyak mendidik khususnya kami sendiri dalam bab solat. Kata beliau, dahulunya kita solat nilai RM1 dan hari ini kita solat nilai RM10, dan sekarang ini kita nak solat nilai RM100. Bermakna solat itu menjadi lebih baik. Khususnya apatah lagi orang yang memimpin solatnya ini, para imam yang memimpin solat. Maka banyak perkara-perkara sunat ini yang ditinggalkan. Benar, mereka akan menjawab ini sunat, tak apa. Tapi jangan kita abaikan sunat, sebab perkara itu dibuat oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita nak berhadapan dengan Nabi nanti dengan alasan kita mengatakan di hadapan Nabi, tak apa ya Rasulullah, ini sunat, aku tak buat pun tak apa. Mana mungkin. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sekecil perkara dalam sunnah, dalam mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bahagian bab praktikal solat. Sebelum itu, hadis riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan solat baginda dengan takbir. Sesudah itu baginda membaca surah Al-Fatihah. Apabila baginda rukuk, kepalanya tidak mendongak dan tidak pula terlalu menunduk. Ya, ini sejajar dengan belakang Nabi, itu sejajar. Kalau kita tengok tepi tu huruf L macam nilah. Tetapi pertengahan, sehingga kepalanya kelihatan rata dengan punggung. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada rukuk, baginda tidak sujud sebelum baginda berdiri lurus lebih dahulu. Apabila baginda mengangkat kepalanya daripada sujud pertama, baginda tidak sujud kedua sebelum duduknya di antara kedua sujud itu tepat benar lebih dahulu. Yakni ini tomak dinanya, Nabi kemaskan dulu, berdiri dengan kemas, baru Nabi rukuk. Bukan berdiri sambil tangan bergoyang-goyang. Susah juga kadang-kadang kalau kita yang umur macam saya ni lah nak tegur tuan-tuan haji ni, ya Allah. Satu cabaran. Tetapi kena tegur jugalah. Kita mungkin tegur melalui mereka yang sama umur juga. Kita pesan pada sahabat dia untuk tegur dan sebagainya. Kemudian tiap-tiap selesai 2 rakaat, baginda membaca tahiyat sambil duduk menghimpit kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya. Baginda melarang duduk seperti syaitan, duduk atau seperti binatang buas duduk, dan baginda menyudahi solat dengan membaca salam. Nanti kita jumpalah bab cara duduk tu, insya-Allah boleh
diizinkan Allah Ta'ala nanti saya tunjukkan macam ni cara duduk tu nanti insya-Allah. Jadi sebelum memulakan solat, pastikan dahulu syarat-syarat sah solat sudah dipenuhi semuanya. Jadi muslimin muslimat, sidang penonton yang berkeluarga, insya-Allah carilah buku bab solat, buku solat macam ni, nampak tak ni? Nampak? Bab solat. Selepas solat maghrib, saya bukan nak promote jual buku, tidak. Selepas solat maghrib, ajar anak-anak termasuk diri kita sendiri bab solat. Pastikan dahulu syarat sah solat sudah dipenuhi semuanya. Syarat-syarat sah solat ada 5. Pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Suci tempat solat, pakaian dan tubuh badan daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Kalau dulu kita terkejar-kejar nak pergi masjid, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita terkejar-kejar nak pergi masjid. Sekarang ni kita boleh balik dulu, mandi, siap-siap, cantik-cantik, wangi-wangi. Jangan terbalik, kita pergi kerja cantik, solat tak cantik. Pergi kerja pakaian masya-Allah tabarakallah cantik, tapi bila balik nak solat, ya Allah, pakaiannya ikut dan. Kadang kupiah pun tak pakai. Kupiah tak pakai. Jangan lepas solat perlu salam, sebab dah lazim kat masjid kita main telefon. Jadi lepas solat, lepas salam pun kita main telefon, pegang telefon. Kemudian mengetahui waktu sudah masuk, waktu solat sudah masuk. Jadi hari ini insya-Allah semua dah canggih dah dengan telefon yang canggih-canggih. Terlampau canggih telefon sampai hari ini banyak anak-anak candu dengan PUBG. Game PUBG. Kalau tak dapat main, tangan dia akan jadi macam ni. Kalau guru kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Manjari Al-Maki itu, kalau tangannya begini kita faham dengan zikirnya, tengah tasbihnya, masya-Allah tabarakallah, kita cemburu. Tapi hari ini anak-anak pun ada jari macam ni, rupanya candu dengan PUBG. Dia tak tahulah macam mana nak buat tu. Mereka candu. Jadi kita nak ajar mereka candu dalam ibadah pula, candu dalam ilmu. Tapi kita kena candu dululah. Kita sebagai ayat ni saya ambil dekat oleh sahabat saya Ustaz Syukur di Masjid Khalid Al-Walid semalam, perkataan candu ni. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Jadi inilah kadang-kadang kita pun tak tahulah. Ialah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita taufik semua. Ada setengah orang tak maaf, nak minta maaf pun tak patut juga, sebab ini buat hukum. Ada perempuan di luarnya tidak tutup aurat, tak, tapi solatnya dia bertelekung tutup aurat. Bila kita tanya dia kenapa tak pakai tudung, dia kata, Ustaz, saya solat lah. Jadi kita tak tahu nak jawab tu macam mana. Jadi tutuplah aurat. Kalau solat tu mengajar kita tutup aurat, maka itulah dia solat ini juga ada dia punya apa yang dipanggil filosofi. Tak tahulah saya nak cakap macam mana. Dia punya hikmah, kenapa pakai telekung, kenapa pakaian tu kena macam tu, tak boleh pakai yang ketat-ketat, tak boleh, kenapa tangan tu kena rapat, kaki kena rapat, kenapa takbir tangannya begini. Dia ada makna tersendiri. Jadi maka di luar solat pun kita kenalah macam tu. Kalau dalam solat berjemaah, perempuan itu suaranya tak boleh kedengaran. Hatta kalau semua tu perempuan, salah seorang pun menjadi imam, ni cerita perempuan semua ya, semua perempuan. Ada seorang menjadi imam, tak perlu pun baca yang sampai didengari sampai kat luar rumah. Tak perlu. Tapi kenapa luar solat menjerit Allah, tak payah pakai hela dah. Ini berlaku zaman hari ini, berlaku. Yalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik untuk mereka berubah menjadi baik insya-Allah. Kemudian menghadap kepada kiblat Kaabah. Jadi hari ini kita solat kat rumah, masing-masing ceklah arah kiblat betul-betul. Kalau tak tahu arah kiblat, maka rujuk pada unit falak Jabatan Agama Negeri masing-masing. Kita minta bantuan untuk tentukan arah kiblat. Saya ingat pun ada pun baik kita buat macam tu. Kita panggil untuk satu unit, tentukan satu arah kiblat di mana, jadi mudah solat. Kalau di masjid surau kan kita dah mudah.
Jika kesemua atau salah satu daripada syarat-syarat ini tidak dipenuhi, solat menjadi batal, yakni tidak sah. Ini syarat. Kemudian kedudukan berdiri betul. Kemudian yang kedua, menghadap sutra. Ini yang terakhirlah. Sebelum Isyak 8.35, sekarang 8.30. Menghadap sutra, yang ini penghalang. Sutra adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang sedang solat, supaya dapat menghalang orang lain daripada melintasi orang yang sedang solat itu. Ia juga bertujuan untuk menjaga pandangan orang yang sedang solat supaya dapat menumpukan perhatiannya kepada solat dalam usaha untuk mendapatkan khusyuk. Antara yang boleh dijadikan sutra ialah dinding atau tembok, tiang orang yang sedang duduk atau solat, tongkat, meja, rehal, sejadah, redak, beg, tasbih, garisan dan lain-lain. Dalil sutra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, tengoklah adab guru-guru kita menulis kitab, masya-Allah tabarakallah. Mereka tahu zaman hari ini orang rajin tanya bab dalil. Bab dalil, apa dalil menghadap sutra? Khususnya kita yang solat di rumah, yang kita faham sudah ada penghalang. Di masjid bila mana kita solat, adakan sutra. Di kawasan imam tu pun ada sutra, ada penghalang, dengan berbagai-bagai cara lah. Iza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Riwayat Abu Daud. Apabila salah seorang di antara kamu solat, hendaknya dia solat dengan menghadap sutra dan dekatkan padanya. Ni saya tak tahu boleh nampak tak boleh nampak. Nah, nampak tak? Ini contoh-contoh sutra. Ini contoh-contoh sutra. Ini penghadang ni. Ini penghadang. Untuk kita solat, ini penghadang. Jadi adakan benda ni, cari tiang, cari tempat yang dekat, jangan jauh-jauh, jangan malu. Ni solat tengah-tengah lapang tu, orang main lalu lalang. Kemudian faedahnya, antara cara mendapat khusyuk dalam solat. Ini antara cara mendapat khusyuk dalam solat. Jangan kita berdiri pula dekat dinding yang dekat, tapi dinding tu penuh dengan kaligrafi, tulisan ayat, maka kita terlupa baca Al-Fatihah, kita sibuk baca kaligrafi tulisan tu. Maka ketika kita terlupa, lama kita berdiri, rupanya sebenarnya kita belum baca Al-Fatihah pun lagi. Jadi jemaah yang lihat kita, Masya Allah, berdiri lamanya, anak siapa ni, orang ni berdiri lama solat. Rupanya kita baca lukisan yang ada pada dinding, tulisan yang ada pada dinding. Tulisan khat dekat masjid hari ini unik-unik. Dia tak tahulah tulis untuk nak dibaca atau tulis bagi cantik. Wallahu alam. Maka semakin dekat seseorang dengan dinding atau tembok di hadapannya, semakin hampir dia mendapat khusyuk dalam solat kerana menghalang penglihatannya daripada melihat benda atau perkara lain, dan ia menolong untuk lebih menumpukan perhatian terhadap bacaan dan penghayatan ketika solat. Maka di sini ada yang minta tajuk kitab. Ni tajuk kitab. Maka yang terakhir, perhatian, larangan melintasi orang yang sedang solat dengan cara menghalangnya. Jika seseorang melihat ada orang sedang solat, janganlah melintasinya, berjalan di hadapannya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli maza alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadai." Sekiranya orang yang melintasi di hadapan orang yang sedang solat mengetahui yakni dosa yang ditanggungnya, nescaya dia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik untuknya daripada melintas di hadapan orang yang sedang solat. Hadis muttafaqun alaihi. Ini cara nak halang orang. Ni bukan tumbuk kuat-kuat, tak, halang. Jadi bila kita tahu benda-benda ni semua, maka kita pun solat tak jaklah tengah-tengah laman masjid tu kita solat. Maka kita cari ruang yang sesuai kita
solat. Ini kadang-kadang tengah kuliah, ini saya lalui sendiri ni. Mungkin yalah, tengah kuliah mungkin dia nak cek sutra, depan kita dia berdiri solat sunat dulu. Depan meja kuliah berdiri solat sunat. Jadi kita pun susah juga kita nak buat macam tu. Maka kita tak boleh bercakap lah ketika itu. Tutupkan mic, tunggu sampai habis solat. Jika ada seorang yang ingin berjalan melintasi orang yang sedang solat, orang tersebut hendaklah dihalang. Baginda SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu solat menghadap sesuatu yang menutupinya daripada manusia, iaitu menghadap sutra, lalu ada seseorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah dia menghalanginya daripada lehernya. Kalau orang itu enggan, tetap hendak lalu juga, perangilah, tahanlah dengan kuat, kerana dia hanyalah syaitan. Bahaya ni. Hadis riwayat Muslim. Pertama, kita halang gambar macam ni. Nampak kita halang. Kalau dia nak jalan juga, kita tolak. Bukan kita tolak. Bukan kita tarik dulu. Tarik macam ni, tumbuk, itu kita pun tak jadi solat lepas tu. Memang belagalah lepas tu. Jadi ada cara-cara. Islam ajar kita semua caranya. Dan yang terakhir, alihkan barang-barang atau sesuatu yang ada di atas tikar solat atau sejadah yang boleh memasyghulkan, yakni menyibukkan mata dan mengganggu kekhusyukan. Kadang-kadang orang yang solat tu dia boleh khusyuk, kita yang berada sebelah tu tak boleh khusyuk. Letak telefon tapi skrinnya kat depan, bila mesej masuk, kita pun yang kat tepi ni pun terjeling mata tu tengok. Ada pula letak kotak yang berasap tu dengan gambar, maka ada yang baca dan sebagainya. Takut-takut ketika kita rukuk, WhatsApp pun masuk. Ketika kita sedang rukuk tu, kita baca siapa yang WhatsApp. WhatsApp juga tu. Maka bacalah apa-apa doa supaya terhindar daripada godaan syaitan dan mendapat khusyuk. Antara doanya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku berlindung daripada syaitan yang direjam, dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syayatin Allahumma inni a'udzubika min syayatinil waswasatin khanzab. Ini nama syaitan yang mengganggu ketika solat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan yang mewaswaskan bernama khanzab. Jadi kita dah tahulah nama syaitan ni, maka janganlah kita panggil kawan-kawan kita dengan nama ini, dan jangan kita bagi anak-anak kita dengan nama yang seperti ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian menjadi manfaat buat diri kita semua. Jadi insya-Allah besok saya akan sambung pada ketika hendak memulakan solat, dan insya-Allah berterusan sehingga azam nak khatam, insya-Allah. Mudah-mudahan diizinkan Allah Taala. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian. Mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah Ta'ala, direzekikan Allah Ta'ala untuk kita terus istiqamah dalam amal ibadah, dan direzekikan Allah Ta'ala untuk kita beribadah dengan baik dan lebih baik lagi sebelum kita menemui Allah Azza wa Jal. Saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.